Ini benda yang tak masuk di akal, tak pernah selama 30 tahun dalam dunia, dalam saya jadi dalam industri ni. Ada orang berani buat ni. Dia nyatang menyanyi bukan sebab nak menang, bukan sebab nak dapat pujian, sebab dia minta bapa dia tengok dia sebab dia dah lama tak jumpa bapak dia. Takut bimbang atau gusar. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, apa khabar selamat raya? Selamat raya Tok, baik, saya sihat Alhamdulillah. Tok, terima kasih terlebih dahulu sebab saya tahu baru je habis PC dekat 3 jam. 3 jam PC dia kan? Yes, 3 jam. Ramai-ramai untuk program baru Astro All Together Now Malaysia. Ya. Dia jadi lama tu sebab apa? Sebab ramai. Dia punya juri saja 50 orang dengan pengacara seorang dan setiap episod 24 peserta, kesemuanya peserta 250 lebih. Sebab itulah saya minta Datuk interview asing sikit sebab senang sikit kerja saya. Kalau tidak Datuk, 50 orang tadi nyanya kita Datuk Datuk. Tak habis sampai sekarang pun. Betul Datuk. sebelum tu lah, untuk mereka yang tak tahu sebab macam program ni sebenarnya baru 2 season di luar negara. BBC yang buat, baru 2 season sebenarnya. Dan ni kali pertama ada kat Malaysia. So ramai yang tak kenal lagi All Together Now Malaysia ni Datuk. So apa benda sebenarnya All Together Now Malaysia ni Datuk? Okey, sebenarnya All Together Now Malaysia ni kita merupakan negara ke-16 yang melakukan persembahan ini, di mana kita dapat saksikan ada waktu pertama kalinya, selalunya di luar negara ada 100 orang juri, tetapi di Malaysia oleh kerana pandemik COVID-19 kita cuma ada 50 juri. Di mana setiap juri ni dia akan menilai setiap persembahan peserta, di mana nama All Together Now tu timbul bila kalau kata dia suka persembahan, dia akan bangun. Setiap juri mewakili 2 markah dan bila dia bangun, dia kena menyanyi dan menari bersama dengan peserta di atas pentas. Jadi makin ramai juri yang bangun bermaksud makin banyaklah markah untuk setiap peserta. Jadi juri-juri ni semua boleh menyanyi ke tidak? Ya, semua juri-juri ni dia ada yang bukan penyanyi dan ada yang jadi penyanyi sebab dia bergantung kepada bidang masing-masing. Ada influencer, kita ada wartawan, kita ada pelakon, kita ada model dan juga penyanyi. Faham. Jadi 50 juri semuanya. Ini pertama kali saya dengar ni sebenarnya di Malaysia lah, di Malaysia. Sebab Datuk cakap tadi yang ke-16 di dunia, tapi setahu saya yang pertama di Asia. Kalau tak silap saya lah, betul? Kita yang pertama di Asia, yang ke-16 di dunia untuk kata orang adaptasi format ini ke Malaysia untuk kita sama-sama persembahkan kepada penonton-penonton. Memang very very interesting, memang seronok sangat. Sebab dekat sini adalah bila juri-juri terpaksa jujur sebab apa, kebanyakan rancangan-rancangan lain juri boleh komen persembahan diorang, cakap macam ni, tetapi tulisan markahnya berbeza. Ini you suka, you tak bangun, kosong markah. You bangun, masuk you suka, 2 markah. Jadi kali ni kita tahulah siapa yang tak bagi markah, siapa yang bagi markah, siapa yang kejam, siapa yang tak kejam. Kita hanya boleh bangun selepas 30 saat persembahan. Okey. Kadang-kadang bila dah bangun, dah sedap 30 minit, bila sampai ke 1 minit, dah dia sumbang pula. Tak boleh nak duduk. Terimalah seadanya. Itu ada antara kadang-kadang situasi dalam All Together Now yang kita akan gelakkan dia. Tadi kau bangun padahal dia tiba-tiba dia sumbang. Apa nak aku tahu? So, banyak pergaduhan, banyak sengketa itu. So, itu yang membuatkan All Together Now ni dia meriah. Saya tahu bila pihak media, contohnya kami, bila kami nak kena pilih orang untuk masuk anugerah meletup, pun bergaduh kata ambil lah yang ni, ambil lah bukan yang ni kan. So saya rasa benda yang sama berlaku lah ni. Betul. You bayangkan, ini terus saya cakap, kita sebagai orang yang dalam industri, tak kisahlah artis atau wartawan, kita memang ada ego kita masing-masing tau. Sebab kita punya ego, kita percaya benda ni boleh berlaku, kita percaya orang ni boleh berjaya. Tetapi kadang-kadang bila kita percaya sangat, toward ending tu dia kantoi, kita tak tahu mana letak muka, tapi terpaksa terima lah kan. Datuk sini sebenarnya captain, bukan main-main. 49 lain semua juri biasa, Datuk yang bertinggi. Okey, apa tugas Datuk sebagai captain? Mesti ada perbezaan sikit kan? Okey, selalunya kapten juri atau ketua juri hanya kira markah saja. Saya ditugaskan setiap persembahan akan ada komen orang lain biasa, juri biasa, tetapi komen terakhir setiap persembahan adalah saya. Yang kedua pula, tugas yang paling susah adalah setiap minggu kita akan ada 3 orang yang mendapat markah tertinggi di podium. Bila ada orang markah yang sama, saya terpaksa memilih sama ada nak terus kekalkan orang di atas podium atau menyingkirkan mereka, gantikan dengan yang markah yang lagi sama ni. So memang tugas yang agak sukar sebab kadang-kadang bila yang berada di podium tu melakukan persembahan di awal persembahan.
So kadang-kadang bila dah tengah tu lah, kita dah tak ingat dah persembahan macam mana ni. So yang gini pun alamak markah sama, sebab saya tak boleh tentukan markah sama ke, sebab apa? Bergantung kepada juri yang bangun. So kalau kata yang persembahan ni dapat 20 orang bangun, tiba-tiba 20 orang. So kita dah lupa dah yang persembahan dia tadi tu macam mana tu. So saya terpaksa melakukan keputusan saya berdasarkan macam saya seorang pemilik syarikat rakaman. Jadi tengok, okey, siapa yang boleh pergi jauh? Itulah antara kesukaran saya lah. So ramai juga lah yang benci Datuk dalam juri tu sebenarnya kan? Saya percaya ramai yang akan benci sebab boleh nampak tau, macam artis-artis kan sentiasa depan kamera akan senyum kan, macam okay, Captain macam mana, bila saya tengok macam dia macam jeling so but it's interesting lah, sebab saya pun nak mengambil kata orang pengalaman saya sama 30 tahun dalam industri. Okey, sebab dalam persembahan ATN ni kita menilai setiap persembahan itu berdasar persembahan pentas. Kena faham. Okey. Persembahan pentas dengan persembahan nyanyian dalam rakaman adalah dua benda yang berbeza. Betul. So maksudnya walaupun dia contohnya lah dia nyanyi ada sumbang sikit, tetapi persembahan dia skor markah lebih, orang enjoy pun mungkin boleh ke depan. Tapi kalau sumbang sangat tak boleh lah. Memang tak dapat lah. Kita faham lah live kan Datuk kan? Yes, kita faham. It is live performance. Itu yang kita kena nilai. Dan dari awal lagi saya dah cakap kepada semua juri, kita 50 orang juri selebriti, kita sebenarnya menyambut peserta-peserta ni masuk ke dalam dunia hiburan kita. So kita kena sentiasa beri yang positif. Itu sebabnya setiap komen-komen saya cadangkan kepada juri, jangan hanya pandai komen tetapi tidak tahu menyelesaikan masalah. Ini konsep berbeza. Selalu orang cakap, kau nyanyi tak sampai lah tadi. Apa yang tak sampai? Kenapa tak sampai? You must explain. Kenapa nyanyi tak sampai? So that is what we do in All Together Now Malaysia. Jadi okey Datuk dah jawab sebahagian apa yang dicari oleh juri lah. Maknanya boleh menyanyi pentas secara live. Selain tu mungkin Datuk satu atau dua lagi apa yang sebenarnya dicari oleh juri daripada peserta-peserta ni? For sure kita nak tengok, sebab ada juga yang masuk persembahan ataupun peraduan pada pertandingan macam ni yang macam nak tak nak tau. Itu yang pelik tu, macam okey kita tanya, kalau you menang macam mana? Kalau menang lah. Baik. So macam mana you kena ada bersemangat atau pentas untuk pergi ke depan, baru kita boleh support you. But for sure lah, bagaimana cara sekalipun kita akan tengok, bukanlah tengok the whole. Bila kita cakap pasal package ni, orang selalu memikirkan wajah lah, badan dan apa dan sebagainya. No, we're not thinking like that. Kita akan menilai sebab pada kat situ kita ada R&B singer, kita ada jazz singer, kita ada pop singer. So kita nak tengok, okay, macam ada satu peserta ni memang rockers gila. Rambut panjang, memang stylo. Ini memang stok muka Bon Jovi awal-awalnya. Okey. Nyanyi lagu Awi. Alright. Okey Cun. Tapi suara Ami Yukis macam tak kena. Ya tak? Sorry, tergelak. So, saya cakap, kenapa kau tak nyanyi lagu? Memang di sini kita dapat tengok kadang-kadang diorang bila rasa macam bila nyanyi dekat karaoke sedap, diorang masa tengok sikit. No. It's your whole package. Kalau soal kau macam ni, kenapa kau tak start contohnya macam lagu Zamani, lagu Zamani Slam, lagu Ami Yukis? Memanglah sebab artis-artis kat Malaysia pun memang kita ditentukan oleh syarikat rakaman pada keluar awal-awal tu genre macam mana sebenarnya pun, sebab diorang lebih tahu market. So macam diorang lah, kadang diorang tak tahu, so kita kena ajar lah diorang, sebab sebenarnya kau nyanyi lagu Ami Yukis Zamani Slam lagi sedap. So dekat situ lah kita dapat saksikan pelbagai persetujuan, persengketaan antara juri. Tok, okey, peserta ni sebenarnya datang dari berbilang bangsa kaum dan juga umur, betul Tok So jadi mungkin sedikit lah Tok, kalau tanpa orang kata membocorkan sedikit banyak sangat benda Tok. Semuanya boleh menyanyi ke tidak? Ataupun macam ada yang ke laut sebenarnya Tok? Okey, ni terus terang cakap, saya boleh kata 90% memang boleh menyanyi. Saya rasa sebab apa tau? Sebab ramai yang datang ini terkesan dengan MCO. Okey. Contohnya buskers, penyanyi-penyanyi di restoran, penyanyi klub, penyanyi-penyanyi kerajaan dari Combo dan sebagainya. Dan juga ramai yang datang ni macam budak-budak dan sebagainya. Saya rasa memang 90% memang boleh menyanyi. So memang sukar untuk kita buat penilaian, sebab yang the best part pula sampai kita tengok dia ni Chinese ke, dia ni Indian ke, dia ni Malay ke, sebab penggunaan bahasa Malaysia yang bagus, penggunaan English yang bagus. Contohnya peserta Melayu nyanyi lagu Inggeris bagus, peserta India nyanyikan lagu bahasa Malaysia, dan lagi Cina menyanyikan lagu Inggeris dan sebagainya. So memang kata orang itu memang sukar but interesting, sebab boleh katakan 90% daripada diorang memang boleh nyanyi.
bila diorang first time datang tu, sebab ni program pertama kali di Malaysia, dan saya yakin ramai tak tengok, because saya rasa dekat Astro pun tak keluar lagi All Together Now BBC. So susah nak tengok apa yang berlaku kat luar negara, melainkan mereka terjumpa dekat YouTube lah. Betul. Ramai tak terkejut tiba-tiba depan pentas ambil kau 50 juri depan tu. Ya, betul. Kalau kau tengok, dah kali tengok bro, ada yang nak tercampur seluar pun ada, ada yang lupa nama sendiri pun ada yang lupa dari mana dia sendiri pun. So but then tugas saya, bila diorang keluar, kita akan tanya benda-benda yang biasa dulu untuk break the ice. Dari mana, dah kahwin ke belum, kita lawan. Sebab kita ada pelawak macam Zizal, kita ada Acoy, kita ada Joey yang akan kata break the ice. So memang mendebarkan lah, right? Tetapi saya sentiasa cakap, why don't you think positive? Sebab bukan senang tau artis nak tengok persembahan you. Bukan senang 50 selebriti nak duduk depan you nyanyi. Memang bukan senang. Ini peluang keemasan you. Dan saya cakap kepada peserta, kalau you boleh buat selebriti-selebriti ini bangun sebabkan persembahan you, tidak mustahil you akan berjaya dalam industri. Nasib baik bukan 100 macam BBC sebab fikir pandemik. Kalau 100 ada yang menangis, lupa nama mak. Okey, untuk mereka yang tak tahu, sebenarnya rakaman telah dibuat lebih awal sebab nanti jadi isu pula, kata ramai-ramai duduk. Dan setahu saya Astro, pengalaman saya sini bila dapat menonton secara langsung, ketat, sangat ketat. Kali ni pun sama ketat ke Datuk? Macam mana? Memang 50 orang tu. Memang SOP dijaga habis-habisan. Contohnya macam artis-artis semua kena datang sendiri. Tidak ada driver, PA, makeup artis, semua tak boleh datang seorang-seorang. Di antara kami pun ada border cermin. Kita perlu memakai kita punya pelitup muka waktu datang. Dan kita pula macam budak-budak sekolah tadika sebenarnya. Sebab dia hanya masih, contohnya okey sekarang ni break, semua pergi toilet. Kita akan diusung ramai-ramai pergi toilet. Lepas tu ramai-ramai masuk bilik. Dia tak ada macam bersepah-sepah, tak ada. Memang ikut SOP habis-habisan. Macam Datuk cakap tadi lah, macam kambing pun ada juga Kambing kena sebat. Seorang pergi toilet, 30 orang pergi toilet beratur macam tu. So it's fun and macam dia macam summer camp for the artist. And bagi saya seronok sebab ramai sebenarnya ada bakat-bakat dalam Malaysia ni. Dan oleh kerana MCO ramai yang hilang pekerjaan atau terpaksa work from home dan sebagainya, memberikan diorang ruang dan masa untuk datang. Itu yang saya rasa ramai yang keluar waktu ini, yang merupakan lebih kurang 90% memang boleh menyanyi. Sikit tu, bila Datuk cerita pasal diorang tu, bila dia kata Datuk cerita jadi ada yang tak ada kerja, yang dibuang kerja tu, ada tak mungkin kemungkinan? Saya tahu ni sebenarnya program ni program ceria, menyanyi. Tapi pasti ada cerita-cerita kisah sebaliknya mungkin Datuk dengar masa tu yang sedih daripada mereka semua Datuk. Bro, ini benda yang tak masuk di akal, tak pernah selama 30 tahun dalam dunia, dalam saya belajar di industri ni. Ada orang berani buat ni. Dia nyatang menyanyi bukan sebab nak menang, bukan sebab nak dapat pujian, sebab dia minta bapa dia tengok dia sebab dia dah lama tak jumpa bapak dia. You just imagine. Sebab dia cakap dia berharap, dia bukan harap nak menang. Itu dia cakap sebab nyanyi tau. Dia bukan nak menang, dia harap bapa dia sedang menonton. Saya harap ayah dapat menonton saya sekarang ini. Saya dah lama tak jumpa. Dia tak jumpa ayah dia dalam 30 tahun. Daripada dia kecil kan sebenarnya tu? Yes. So dia berharap dia nyanyi tu, bapa dia tengok beritahu yang dia ni anak ayah dia dan minta ayah datang jumpa dia. So ini benda yang memang tak pernah dipikir tau. Kalau kata macam tolong kawan susah ke apa, itu normal. Tapi sekarang ni dia menyanyi, dia mengambil peluang itu untuk mencari ayah dia. Saya cakap, that is beautiful. Memang terkejut, tak pernah terfikir pun saya. Dalam masa sekarang ni, you boleh cari melalui social media, Facebook, Instagram, blog dan sebagainya. But I think dia dah macam, inilah cara terakhir dia supaya mungkin bapa dia tengok dan jumpa dia. Dan ini TV. Saya rasa TV lagi ramai orang tengok. Dan bila orang lain tengok, dia akan lebih tular lagi mungkin lagi peluang. Memang senang masuk Facebook, tapi kalau tak tular, siapa nak tolong? Ya, betul. So for me ini antara, yelah kata orang, cari pendapatan. Itu semua benda-benda klise atau benda-benda yang kita dah biasa dengar. Memang kita tahu orang nak. But this one, saya sendiri menangis waktu tu, pelik. Macam pengorbanan dia sanggup. Kata orang tu, kita tak tahu nyanyian dia bagus, dia tak tahu nyanyian dia bagus ke tidak, mungkin kena kritik dan sebagainya. Dia sanggup ambil risiko tu just because dia nak jumpa bapak dia balik. Sesuai lah dengan perkataan All Together Now tu sendiri. Sama-sama kita semua orang, tak kisah siapa-siapa tu sebab you kena ingat, sebab bila dia buat macam itu, kita ada 50 selebriti yang akan berkongsi cerita dia. Ibaratkan 50 selebriti, berapa followers orang ni? Kalau seorang 500,000, kita ada 25 juta
followers yang boleh membantu this guy. Itulah saya cakap. It's incredible. Lebih tular. Kalau usaha sendiri mungkin tak tular mana kan? True. Lebih viral. True. Setuju. Datuk, okey sedikit. 50. Cik, kalau Datuk boleh sebut dalam 10 orang siapa yang kira-kiranya yang paling kecoh sekali kat sana, yang mungkin geram dengan Datuk ke ataupun sentiasa menyokong Datuk sekali kan. Dan akhirnya Datuk mungkin boleh promote sikit program ni Datuk. Okey, antara 10 yang selalu bising waktu-waktu kita nak adalah Joey, Zizan, kita ada Acong, kita bahagian wanita lah, kita ada Norin Aziz selalu bising, kita ada Syia Zikir belakang, Zizi Kirana, sebelah saya Era Fazira, kita ada Kai Bahar, Siti Nodiana, Syamil, Ernie, kita ada kumpulan Dollar, Tepi dan juga Angel, kita ada juga Tuju dan juga kita ada daripada kumpulan Defam, Aziat. Yalah, okey. Kita ada Lisa Hakim, Pop dan sebagainya. So, memang meriah, memang seronok. So, kepada anda semua jangan lupa untuk menyaksikan salah satunya rancangan yang menggabungkan 50 orang selebriti menyambut peserta-peserta masuk ke dalam industri dalam All Together Now Malaysia mulai 6 Jun di Astoria. Peace. Yang paling penting Datuk Azmi Mizal Captain. Yes. Okay, Datuk, terima kasih Datuk. Thank you.